Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita start, boleh yang mana menonton boleh komen. Jelas tak suara saya? Kita bersama kita masih menunggu lagi kawan-kawan kita ataupun penonton untuk masuk. Dan insyaAllah kita akan start 2 minit lagi. 8.10 sementara kita menunggu penonton untuk masuk. Jelas daripada saudari Nurin, daripada Azura Alias. Jelas Baik, sementara kita menunggu, boleh sama-sama kita share pada kawan-kawan kita, saudara mara kita, adik-adik kita, kita sama-sama kita menonton. InsyaAllah kita akan berada di dalam slot bedah modul Al-Hira, itu teknik boleh membaca Al-Quran dalam masa 24 jam. Sebelum tu kita nak share dulu, like dan komen jelas. Okey, daripada saudara Muhammad Afiq, jelas, mantul. Daripada boleh komen tak daripada saudara Afiq ataupun yang lain, di mana anda berada sekarang, di rumah ataupun di kampung ataupun di negeri mana. So, kita catat yang mana menonton kita pada malam ni. Daripada Selangor lagi. Sementara kita menunggu lagi daripada speaker kita untuk dia ready untuk masuk live bersama kita. Kita masih lagi menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi, daripada saudara Marwan. Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Saya daripada Mahalah Usman, daripada Zul Agrotani, daripada Azura Alias, saudari Azura, daripada Finance IIUM, daripada staff juga bersama kita, staff UIA Islam Antarabangsa Malaysia. Dan insyaAllah kita akan start sekejap sahaja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah izin dan kurniaannya dapat sama-sama kita berada dalam slot bedah modul Al-Hira, iaitu teknik boleh membaca Al-Quran dalam masa 24 jam. Yang saya hormati saudara Kai Rahman selaku speaker kita pada malam ini, dan yang dikasihi dan disayangi para penonton sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita bersama saudara Kai Rahman dalam membincangkan dan diskusi bedah modul Al-Hira boleh membaca Al-Quran dalam masa 24 jam. Sebelum kita berbincang dengan lebih detail dan lebih lanjut lagi tentang apa itu Al-Hira yang menjadi tanda tanya kita sebelum ni,
Sebelum tu ada baiknya kita bertaaruf dulu dan berkenalan dulu bersama para penonton, kerana orang kata tak kenal maka tak cinta. Nama saya diberi Muhammad Izzat Fathi bin Muhammad Jafni, boleh panggil Izzat. Pelajar tahun akhir daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan jurusan Bahasa Arab dan Sastra. Dan bersama saya saudara Kai selaku speaker kita pada malam ini. Ada baiknya kita berkenalan secara langsung dengan tuan punya badan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudari Izzat, sahabat saya. Tuan-tuan dan puan yang bersama dalam live di Facebook Kontrak UIA pada malam ini. Saya Muhammad Khairi Ismi Abdul Rahman pada nama penuh saya, tapi saya lebih suka dikenali sebagai Khair Rahman atau dipanggil dengan nama Q, sebab nama saya ni agak pelik sikit. Jarang orang ada nama Q ni. Jadi saya tahun 3 di UIA. Dalam bidang jurusan Sudin dan Pembandingan Agama, saya lebih fokus kepada pengajaran dan juga bidang pengajaran dalam membantu, sebenarnya saya peringkat begini demi membantu masyarakat di luar sana yang buta Al-Quran tersebut dalam tempoh 24 jam. Baik, terima kasih kepada saudara Kai. Sebagaimana maklum, kita sekarang berada dalam slot bedah modul Al-Hira, iaitu teknik boleh membaca Al-Quran dalam masa 24 jam. Sebagai permulaan, iaitu orang katakan mukaddimah, boleh saudara ceritakan dengan apa yang dimaksudkan dengan Al-Hira itu, dan boleh ceritakan lebih lanjut tentang sejarah kewujudan Al-Hira itu dan macam mana saudara boleh berjumpa dengan kaedah Al-Hira ini. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Izzat. Pertamanya kaedah Al-Hira ni memang sebuah kaedah yang saya boleh katakan sebuah kaedah alternatif dalam membantu masyarakat di luar sana yang tidak boleh membaca Al-Quran, boleh membaca Al-Quran dalam masa 24 jam. Saya boleh kata 24 jam ni adalah jaminan yang boleh kita buat kerana saya telah mencuba kaedah ini dah lebih 6 tahun dan ternyata keberkesanannya sangat-sangat memasangkan. Kaedah Al-Hira ini diambil bersempena dengan wahyu pertama yang sampai kepada baginda Nabi SAW di Gua Hira. Iaitu wahyu yang pertama menyuruh kita supaya membaca, which is Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan membacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka bukan setakat membaca itu. Apa yang dimaksudkan membaca dengan kalimah apa? Dengan nama Tuhanmu, bermaksud di situ adalah kita membaca kalam dia, kita membaca petunjuk dia dan kita membaca sumber utama kepada cara untuk kita mengenali dia yang sebenar. Nama Al-Hira ini macam saya cakap tadi, kita ambil bersempena dengan wahyu yang pertama tadi. Kaedah Al-Hira ini sebenarnya diasaskan oleh seorang hamba Allah yang bernama Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Raihan Al-Mandili, seorang orang Mandailing sebenarnya, Sumatera Utara, Indonesia. Beliau ini mengambil pengajian, saya rasa PhD di UKM Bangi pada tahun 2003 sehingga 2005. Beliau mengambil PhD ini, kemudian beliau mengkaji Al-Quran dan menemukan kaedah. Sebenarnya dulu nama kaedah ni Ruhul Amin. Kita Ruhul Amin yang mana dalam masa 50 jam boleh baca Al-Quran. Itu pada asal. Kemudian bila dikaji lagi dan terus dikaji, maka Al-Fadhil Ustaz dapat idea untuk melahirkan Al-Hira, yakni dalam masa 24 jam pula boleh baca Al-Quran. Dia lebih singkat. Maka saya bertemu dengan kaedah Al-Hira ni betul-betul lepas SPM. Memang tak tahu, orang kata memang rezeki lah kot. Kayaknya saya memang niat nak merantau. Daripada Negeri Sembilan saya merantau ke Sepang. Niat nak kerja, nak cari pengalaman. Dan saya bertemu dengan Al-Hira ni kerana sepupu saya. Dia kata, ada orang nak cari guru, ada guru Al-Quran. Saya pun macam,
Tak apa, aku boleh cuba lah kot, saya kita try and error lah. Kemudian dia Al-Fadhil Ustaz Dr. Ustaz Dr. Saji Zulfan Nasution bin Mahat, saya punya pengarah urusan kaedah Al-Qira'ah ini, perkenalkan saya dengan kaedah Al-Qira'ah. Jadi kita orang guna pakai memang office, yang maksudnya HQ-nya di Dengkil, Sepang Selangor. Al-Qira'ah ini beroperasi di Malaysia saja dah 15 tahun. Bermula daripada tahun 2005, Izzat. Dia memang lama sangat, 15 tahun. Dan saya mula ambil kaedah ni pada tahun 2014 sehinggalah sekarang. Maksudnya dah kurang lebih 6 tahun pengalaman dalam mengajar kaedah itu. Baik, terima kasih Saudara Kai. Jelas kita telah jelas tentang sejarah tentang kewujudan apa itu Al-Hira itu sendiri, dan Saudara Kai sendiri telah menceritakan tentang macam mana dia boleh jumpa kaedah Al-Hira ini. Dan seterusnya, sebagai maklum, kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang keistimewaan ataupun kelebihan yang terdapat pada modul Al-Hira ini, sama ada dia terdapat kelebihan pada kaedah penyusunan dia ataupun infografik yang ada dalam modul ini, ataupun daripada aspek-aspek yang lain. Boleh saudara jelaskan? Okey, kaedah Al-Hira ini, sekejap, tadi saya ada baca komen tadi, ada yang menyatakan bahawa suara saya bergema. Betul ke? Masih bergema ke? Saudara Izzat? Daripada saudara Tak, Zul. pada saudara Izzat, suara saya bergema ke? Okey, baik, jelas. Jelas Okey. Jelas. Kalau apa yang saya boleh katakan, kaedah Al-Hira ini, kenapa saya berminat dengan kaedah Al-Hira ini, saya boleh bagi 10 sebab. Kalau mungkin saudara Izzat boleh paparkan pada penonton berkenaan dengan antara 10 sebab atau 10 apa orang kata tu sebab musabab kenapa saya perlu memilih atau kita semua kena memilih kaedah Al-Hira ini. Kerana zaman sekarang, Izzat, memang semua orang nak cepat. Saya percaya luar sana yang menonton dan memang orang kata mana je orang yang nak ngaji yang masih lambat, yang kata makan 2-3 tahun baru boleh naik Quran. Kami bagi dalam tempoh 24 jam dalam sistem talaqi musyafahah daripada orang yang memang tak kenal huruf langsung. Even tu tak pernah diperkenalkan huruf Jawi, huruf Arab tu memang tak pernah diperkenalkan, boleh membaca Al-Quran dalam masa 24 jam. Itu jaminan apa yang memang Al-Hira boleh buat. Kemudian dia memang sangat ikhlas, sangat padat. Kalau kita banding paling dekat lah. Maksud paling dekat adalah Iqra. Kalau Iqra, kalau saudara Izzat pernah belajar dulu, kita ada Iqra 1 sampai Iqra 6, betul kan? Daripada Iqra 1 sampai Iqra 6, kita belajar ada kurang lebih 181 muka surat, saudara Izzat. Banyak 181 muka surat. Itu pun saudara Izzat, belum tentu lagi kita punya anak murid kita tu, maksudnya orang yang belajar tu, belum tentu daripada Iqra 3 terus akan naik Iqra 4. Boleh jadi dekat Iqra 3 dia start. Lepas tu kan dia pergi pusing balik Iqra 2. Yang saya nak tanya, siapa yang ajar suruh patah balik Iqra 2? Tak ada. Naik Iqra tak ada. Saya tak tahu daripada mana sebenarnya datang idea Iqra 3 start, okey, patah balik Iqra 2. Sebenarnya ini melambatkan masa. Jadi dalam kaedah Al-Hira yang dah kita ketengahkan sekarang ni, daripada 181 muka surat kalau kata di Iqra tu, kita hanya perlukan 58 muka surat saja. Saudara Izzat. Kita perlu 58 muka surat saja. Dalam masa 24 jam, dia boleh baca Al-Quran dengan jaminan, insya-Allah. Sebab berdasarkan testimoni saya, berdasarkan pengalaman saya sebelum ni, 18 jam, 16 jam sudah boleh baca Al-Quran. Semua peringkat umum, Saudara Izzat. Semua peringkat umum. Umur daripada 4 tahun sampai saya mengajar dia umur 70 pun ada. Terus terang, memang saya kata, memang ada. Kemudian kaedah ni teratur sistematik. Bila seseorang dah mula belajar dengan kaedah ni, dia akan nampak sebenarnya, rupanya tersusun. Maksudnya, bila kita belajar baris atas dulu, kemudian baris bawah, baris depan, kemudian diperkenal huruf sambung, kemudian diperkenal tanda panjang, diperkenal tanwin, diperkenal baris mati, sabdu, sampailah yang perkara-perkara persediaan sebelum baca Al-Quran. Jadi kajian yang dah dibuat ini
dengan testimoni yang dah kita buat memang padan. Maksudnya memang sangat-sangat strategik. Bila mereka ini boleh boleh membaca pula dengan sangat cepat, dan formula yang saya nak cakap ni, formula di sini yang kita kedengahkan, mereka sangat mudah faham. Semua mereka umur, bayangkan umur 60 yang baru nak belajar Al-Quran pun masih boleh baca hanya dengan memahami formula itu. Kemudian beberapa lagi yang lain, ianya dua dalam satu buku ini mendedahkan pelajaran asas dan juga pelajaran tajwid Al-Quran. Maksudnya bukan kita tinggikan tajwid, tetapi dalam Al-Hira kita ada satu kaedah yang mana kita boleh ajar, maksudnya seseorang boleh membaca Al-Quran dalam keadaan tajwid walaupun dia tak tahu hukum tajwid itu apa. Walaupun dia tak tahu ikhfa, dia tak tahu izhar, dia tak tahu idgham, dia tak tahu mad, dia tak tahu segala hukum yang pelik-pelik tu dia tak tahu. Tapi dia masih boleh baca Al-Quran dalam keadaan tajwid. Kami ada sikit, kami ada rahsia. Jadi bila seseorang yang dah mula ambil kaedah ni, dia akan nampak, rupanya mudah dia nak baca. Tak susah mana pun. Dalam 58 muka surat, Saudara Izzat, kita boleh naikkan seseorang boleh baca Al-Quran. Baik, Alhamdulillah kita sudah jelas tentang keistimewaan ataupun kelebihan yang terdapat pada modul Al-Hira ini. Mana kata saudara Kai, modul Al-Hira ini sesuai untuk semua peringkat umur, tak kira kanak-kanak, remaja ataupun orang yang tua yang masih belum mengenal dan mampu membaca Al-Quran dengan menggunakan kaedah Al-Hira ini, insya-Allah. Baik, kita ingin melihat keberkesanan apabila kita menggunakan kaedah ini, modul ini, dan boleh saudara Kai menceritakan pengalaman ataupun orang kata testimoni apabila guna modul Al-Hira ini pada para penonton. Persilakan. Allah, kalau nak diceritakan Saudara Izzat, memang banyak sangat Izzat, memang sangat-sangat banyak. Dalam tempoh 6 tahun saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zulfan, saya dah anggap sebagai ayah saya sendiri. Kemudian bersama dengan sahabat-sahabat yang sama seperjuangan dalam Al-Hira. Kemudian saya buat secara peribadi sendiri, saya bergerak. Pengalaman yang sangat mencabar, yang banyak mengajar saya di sebuah dakwah yang orang kata masih di peringkat asas lah. Sebab saya bukan nak ajar orang, maksudnya terus jadi orang kata pun jadi baik, orang kata sebaik, atau orang kata Muslim yang terbaik je, tak. Saya di peringkat asas, maksudnya orang yang tak tahu baca Al-Quran boleh baca Al-Quran. Yang bila dia dah boleh baca Al-Quran, itu pun dah kira satu kejayaan untuk saya. Saya tak minta banyak, sebab apa lagi yang saya nak minta atas bumi ni, saya tak minta banyak. Masa kita pun dah terhad, kita pun tak tahu hidup sampai bila, jadi persiapan bekal kita tu perlu bermula daripada sekarang. Kalau macam saudara Izzat tanya saya tadi berkenaan dengan testimoni, kalau boleh dipaparkan pada penonton, ada beberapa testimoni yang telah kita buat sebelum-sebelum ni, dan juga ada beberapa gambar yang menjadi bukti bahawa antara testimoni yang telah berkesan kita buat selama ini di peringkat awam dan di peringkat swasta. Ini adalah sewaktu saya mula mengambil tauliah kaedah Al-Hira ini, yang kita perlu ambil tauliah. Saya ambil pada tahun 2014. Saya kalau tak silap pada 16 hari bulan Disember. 16 Disember saya mengambil kaedah ini, dan saya mula mengajar dengan kaedah ini pada 20, saya ingat pada 20 hujung tahun 2014, saya dicabar oleh Al-Fadhil Ustaz Zulfan untuk mengambil satu pasangan suami isteri daripada Sabah. Ada satu lagi gambar saya buat. Ada satu lagi, iaitu gambar ada yang ni antara peserta ataupun yang bersama dengan saya lah. Maksudnya daripada 20 Disember saya mula belajar betul-betul ambil kelas, kemudian sampailah ke sekarang. Yang ini saya nak cerita. Yang ini pasangan suami isteri daripada Sarawak. Isterinya ini adalah orang pedalaman Sarawak, suaminya ini agak kebandaran sikit lah.
Jadi suaminya ni kenal huruf tapi dia tak boleh baca Al-Quran, dia kenal. Tapi isteri dia memang buta betul-betul, memang kosong. Memang tak tahu apa. Macam seolah-olah apa orang kata tu, dia tak pernah tahu apa namanya huruf-huruf Jawi, huruf-huruf Arab. Dia memang tak pernah tahu. Jadi bila dia apa namanya belajar, saya bimbing, pada Ustaz Zufan minta saya untuk bimbing dalam masa 4 hari. Hanya 4 hari, isterinya boleh baca Al-Quran tempoh 20 jam, suaminya 16 jam boleh baca Al-Quran. Memang satu benda yang memang sangat-sangat ajaib lah. Maksud isteri dia memang tak tahu lah, memang zero. Saya memang cakap memang zero. Terus boleh baca Al-Quran hanya tempoh 20 jam. Ini kurang lebih 4 hari. Kemudian ini antara gambar yang ini, yang baru-baru ni pada tahun 2020, baru saja lagi pada bulan 9 hari itu. 9 sampai 15 hari bulan di Kompleks Darul Hidayah Sentul, Kuala Lumpur. Kami bersama dengan saudara-saudara baru yang baru masuk Islam. Ada satu gambar tu saudara Izzat, kalau boleh dapat patah balik, ada yang berbaju ungu tu, baju ungu yang belah kiri sekali tu. Nama dia Logan Aden. Dia ni baru masuk Islam 2 hari. Baru 2 hari masuk Islam, terus masuk program. Hanya tempoh 4 hari saja dia sudah boleh baca Al-Quran. Memang tak ada basic Al-Quran langsung. Tak ada. Even huruf Arab pun tak kenal. Tapi keazaman, etikad dia, walaupun dia sakit, dia boleh dapat accident sebenarnya, dia tak datang kelas, dia tetap datang khusus, dia nak belajar untuk boleh baca Al-Quran dalam tempoh 4 hari. Tuan-tuan, berapa saya ada video ni, tapi saya tak setegam sama dengan slide ni. Ada videonya, memang dia dah boleh terus baca Al-Quran. Dan bersama yang lain-lain, macam adik Asim dekat situ, adik yang kecil belah kanan, bawah tu Uncle Adam, yang sebelah sana tu apa namanya, Ryan kata silap nama. Dia apa namanya, semuanya boleh baca Al-Quran dalam tempoh macam ke bawah tu 3 hari, dan selebihnya 4 hari. Asim tu budak ni baru 12 tahun. Dia baru masuk Islam, dia asalnya Hindu. Budak tu tak nampak macam Hindu, tapi sebenarnya dia Hindu. Dia baru masuk Islam, kemudian dia datang program, dia 4 hari sudah boleh baca Al-Quran. Budak ni memang sangat celik. Budak ni baca macam mana bacaan dalam TV tu, sebab dia dengar-dengar dulu kan. Jadi dia boleh baca balik bila dia dah nampak ayat. Memang keseronokan nampak. Ini antara peserta-peserta yang saya bersama dengan pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang Muhammad yang berusaha Tuan Haji Muhammad Ajib. Kalau tuan-tuan perempuan yang di luar sana kenal lah. Saya bersama dengan beliau, dan banyak lagi testimoni yang lain, tapi itu antara yang terdekat. Saya buat secara peribadi saja, saya kira dah kurang lebih dalam 50 lebih peserta yang sudah saya buat secara peribadi. Kemudian saya buat kelas VIP bagi golongan Datuk, Datin, Tan Sri. Dia juga kita buat secara peribadi, dan mereka semuanya memang setakat pengamatan saya bersama dengan kaedah Al-Hiraq ni, terus terang bukan nak menipu, bukan nak membohong dalam program ni, tidak. Memang hakikatnya kita berjaya untuk menjadikan seseorang boleh baca Al-Quran dalam masa hanya kurang 24 jam. Alhamdulillah, kita dah jelas testimoni daripada saudara Kai sendiri, dan bersama tim-tim dia bersama menjayakan modul Al-Hiraq ini. Dan kita telah jelas itu tu Al-Hiraq, kita telah kenal apa itu Al-Hiraq, dan kita telah tahu apa kelebihan Al-Hiraq itu sendiri, dan kita telah tengok sebentar tadi tentang testimoni tentang keberkesanan modul Al-Hiraq itu boleh membaca Al-Quran dalam masa 24 jam. Dan kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang orang kata prosedur ataupun macam mana untuk kalau ada penonton yang ingin belajar dengan menggunakan teknik Al-Hiraq ini dengan lebih lanjut dan lebih mendalam, supaya penonton ataupun orang luar boleh mengajar dan boleh menggunakan kaedah Al-Hiraq ini, dan apa yang kita perlu lakukan ataupun prepare sebagai persiapan kita untuk membawa modul Al-Hiraq itu. Silakan. Okey, untuk prosedur ataupun langkah-langkah untuk
mendapat kaedah al-Hira ni. Bagi mereka yang ingin belajar, hanya perlu menghubungi saya lah. Nanti nombor akan disertakan nanti insyaAllah. Dan ataupun boleh layari laman Facebook saya, iaitu Muhammad Karizmi, nanti akan juga disertakan nanti. Kalau untuk belajar, kita akan pergi betul-betul pada basic. Maksudnya walaupun dia dah boleh baca Al-Quran tu sikit-sikit, kalau kata berangkat ke, kita masih boleh bimbing di bawah tempoh 24 jam dia boleh baca Al-Quran. Dan bukan saja dia boleh baca Al-Quran, bukan hanya boleh baca saja, tapi dia boleh baca dalam keadaan bertajwid, walaupun dia tak tahu hukum tajwid apa. Dan yang ketiga, dia masih membaca Al-Quran itu dengan menjaga makhraj dan sifat huruf seperti mana lahjah Arab yang kita ketahui. Maksudnya Al-Quran itu dibaca dengan lahjah Arab. Bagi mereka yang di luar sana, saya kira ramai golongan anak muda yang di luar sana, yang sebaya kita, yang golongan sebaya ni, yang ingin maksudnya mengajar ataupun bimbing orang lain dengan kaedah al-Hira ni, saya sangat agu-agukan. Saya tak tahu macam mana kegembiraan saya kalau tengok ramai di kalangan sahabat-sahabat saya yang mungkin nak bersama untuk jadi tim dalam al-Hira ini. Bagi mereka yang ingin bersama dalam mengajar kaedah al-Hira ini, perlu mengambil tauliah mengajar kaedah al-Hira ini dari headquarters, maksudnya HQ, bersama dengan Al-Fadhil ayahanda saya, Ustaz Zulfan Nasution bin Mahad tadi. Beliau merupakan pemegang kaedah al-Hira bagi Semenanjung Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, dan beliau menyampaikan khusus atau membuat khusus kaedah al-Hira ini di seluruh negeri. Dan selepas mendapat tauliah, baru boleh mengajar dengan kaedah ini lah. Maksudnya bila dah ada sijil itu, sijil tauliah seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Saudara Rizal tadi, bila kita dah ada sijil, maka kita boleh mengajar. Kalau nak kuat lagi tuan-tuan dan puan, better untuk ada orang kata tauliah daripada kerajaan negeri. Itu lagi cantik lah. Itu memang lagi cantik. Orang kata sebab setengah orang bila tengok kita yang muda ni pergi mengajar orang-orang, kaum ibu, kaum ayah ni kan, dia akan tanya, ni dapat pendidikan mana ni? Dia ambil tauliah tak daripada pejabat agama? Dia orang akan tanya. Dia orang kebiasaan dia akan tanya. Kalau kawasan saya pernah kena kan, jadi saya tunjuk je saya punya tauliah. Ambil. Selesai. Sebab dia tanya, jadi kita kena bagi bukti. Dan bila dah ada tauliah daripada kerajaan negeri ini lagi menjadikan orang atau masyarakat kat luar sana lagi nampak confident dan keyakinan kita untuk mengajar. Bila dah ada sijil itu tadi sebagai penguat, kemudian boleh ada tauliah daripada kerajaan negeri, baru boleh mula mengajar. Kalau kata tak ada tauliah ni macam mana? Saya kira ini soal keberkatan. Ini soal keberkatan. Kelemahan. Bukan saya nak melemahkan atau memburukkan nama Iqra dan sebagainya kan? Tidak. Saya hormat Iqra kerana tanpa Iqra kita tak akan boleh baca Al-Quran. Maksudnya tak ada benda yang basic kita nak belajar. Bila Iqra disampaikan kepada kita, maksudnya dipasarkan di Malaysia dan sebagainya. Sebab asal Iqra ni di Indonesia, kalau Saudara Izzat nak tahu lah, asalnya memang di Indonesia, tapi dibawa ke Malaysia. Masalah kita adalah bila kita ambil kaedah itu, kita tak berguru dengan tuan pempunya. Ataupun kita tak berguru dengan orang yang sudah berguru dengan tuan pempunya. Ini masalah. Bila mereka tak berguru, jadi mereka akan menggunakan kaedah sendiri. Itu yang ada saya cakap dari pergi daripada Iqra 3 pergi Iqra 2 balik. Sedangkan saya kata kenapa kena turun balik? Better. Anjak dia terus. Sebab Quran, ayat yang sama berulang. Benda yang sama. Innal ladina kafaru innal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu. Berapa kali ulang Quran? Kenapa kena repeat balik? Kenapa kena pusing balik? Tak perlu. Jadi hanya berbekal kaedah. Itu sebab kenapa kena ada tauliah, kerana kita dapat kaedah, formula, resepi, tips macam mana nak mengajar berkesan dalam tempoh 24 jam tu. Kalau orang tak belajar, nanti orang akan mula tanya, tak sampai lebih 24 jam ni, mana boleh macam ni? Jadi dia akan mula salahkan al-Hira. Jadi itu sebabnya kena ada sijil tu. Bila dah ada sijil, baru nak ada confident untuk menyampaikan pada orang lain. Soal marketing ke apa ke, itu lebih pada orang kata pendidikan sendiri lah. Maksudnya peribadi, persiapan, maksudnya bagaimana nak
memasarkan Al-Hira ini kepada masyarakat. Baik, terima kasih saudara. Kita telah jelas tentang prosedur ataupun cara macam mana jika seorang itu berminat untuk belajar dan menggunakan teknik Al-Hira itu. Pertama kita kena belajar melalui tenaga pengajar, dan last sekali apabila dah mahir untuk menggunakan, kita akan ditauliahkan, makna pengiktirafan kita dapat membawa modul Al-Hira itu sendiri, boleh membaca Al-Quran dalam masa 24 jam. Baik, sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya, untuk para penonton boleh komen ataupun ada soalan, boleh komen di ruang komen. InsyaAllah kita akan sama-sama jawab. Dan tidak lupa juga kita ada kuis untuk malam ni. Untuk kuis, kita ada kuis selepas daripada kita menjawab soalan daripada para penonton dan pada pengakhiran. So stay dengar, kita akan bagi kuis soalan dan insya-Allah akan ada hadiahnya. Baik, boleh saya tanya tentang perancangan itu Al-Hira ini sendiri. Apa perancangan Al-Hira untuk masa yang akan datang? Baik. Pertama sekali, kita tahu atau kita sedar bahawa mungkin ramai kat luar sana sekarang baru pertama kali dengar nama Al-Hira. Mungkin baru pertama kali. Jadi saya tak boleh salahkan tuan-tuan perempuan kerana tak tahu bahawa kaedah ini wujud. Kerana kita tidak, orang kata, memasarkan macam mana Al-Baghdadi pasarkan dalam televisyen dan sebagainya. Kerana itu lebih bersifat praktik. Prinsip Al-Hira pegang adalah kita lebih kepada keberkesanan yang sebenar untuk mengajar atau menjadi seseorang yang boleh baca Al-Quran dengan cepat, which is effective. So, bila saya nampak Al-Hira ini memang sangat-sangat berkesan, saya memandang ke hadapan bahawa kaedah ini sangat sesuai diguna pakai di seluruh pelosok masyarakat yang berada di Malaysia ini khususnya. Di mana-mana pun, apa bangsa sekalipun, even tu orang kata orang asli sekalipun, kalau kita bersiap sedia dengan kaedah ini, saya yakin ramai orang asli yang akan turut serta dan boleh baca Al-Quran di bawah tempoh 24 jam. Dan ini juga dalam masa sama mungkin dakwah yang mungkin boleh dibuat. Kerana saya difahamkan Persatuan Komrad ini lebih kepada orang kata kebajikan dan juga pergi kepada orang-orang asli tu. Jadi bila pergi, orang kata kita menggerakkan dakwah di peringkat orang asli, saya kira ini satu peluang untuk Komrad dan juga mana-mana kelab yang lain untuk berdakwah kepada orang asli dalam keadaan yang sangat-sangat efektif. Janji kepada mereka 24 jam. Adik ke kakak ke abang ke boleh baca Al-Quran. Percayalah. Kalau boleh, akan ramai yang akan masuk Islam. Saya sebenarnya sangat-sangat besar. Dan kaedah ini saya pandang ke depan juga dalam pasca COVID-19 ini, kita tahu banyak dugaan, banyak tekangan di mana kita tak mampu bersua, tak boleh bersabung dalam kumpulan yang ramai. Harapan saya sebenarnya untuk orang kata membuka cawangan saya sendiri kira berpremis. Sekarang saya buat memang saya tak berpremis lah. Memang saya buat ni di bawah QR Tutor saya. Saya ada nama maksudnya QR Tutor ni. Saya memang buat dan kita mengajar kaedah ni daripada rumah-rumah, dan sekarang sebab sejak COVID-19 ni kita masih buat tapi dalam bentuk online. Dan saya juga pandang Al-Hira ini ke depan dengan saya nak fokuskan ataupun nak attack target saya kepada golongan mahasiswa dan mahasiswi di peringkat universiti. Di mana saja?
walaupun bukan di UIE tapi di universiti-universiti lain sekalipun tetap boleh bersama untuk bimbing masyarakat di sekitar. Bila dah dapat kaedah ni, dia bukan dapat, dia terus simpan dan dia tak buat apa-apa. Maksudnya dia tak pergi test terus, dia tak pergi buat orang kata test market atau try and error. Dia nak tak nak, dah dapat kaedah, terus apply. Saya ada seorang sahabat saya daripada Terengganu. Beliau ambil kaedah ni dengan saya mengajar kaedah ni kepada beliau, dan ada mesej saya boleh tunjuk nanti melalui WhatsApp. Beliau nyatakan kepada saya bahawa dia ada masalah dia mengajar anak murid dia. Dia tak boleh menyebut sabdu, dia sebut ta'akhara, ayat dan kalimah tu ta'akhara, tapi budak tu sebut ta'akhara, dia jadi sabdu tu tak selesai. Jadi bila saya bimbing dia kaedah sabdu, bila dia bimbing, dia ajar budak tu terus boleh baca sabdu, dan tanpa dia ajar pula lepas tu. Maksudnya dia boleh terus sendiri. Kerana apa? Kan formula tu tadi. Itu saja dah menyebabkan beliau memang dah sangat-sangat seronok. Beliau dah memang cuba kaedah tu. Dan saya rasa kalau kat luar sana tu juga boleh. Saya rasa tak ada masalah. Dan saya takkan attack maksudnya hanya di peringkat pengajian Islam. Kerana kita tak wajib orang kata untuk hanya di peringkat pengajian Islam saja. Dia mesti orang kata kepada budak-budak engineer, budak-budak architecture, budak-budak law, budak-budak econs dan kos-kos yang lain. Tetap boleh. Maksudnya di peringkat apa sekali. Yang saya ada sahabat dulu daripada engineering, juga bersama dengan saya, memang dengan kaedah ni, memang still, even though sampai sekarang, engineering, tapi dia tak mengajar Quran. So, dia bukan isu kajian Islam awal. But the thing is, bila kita ada minat untuk mengajar itu, nak pastikan orang lain boleh baca Al-Quran itu sangat-sangat baik. So, antara mission saya adalah kita nak kita nak target, saya nak ajarkan atau nak dedahkan kaedah Al-Quran ini kepada peringkat universiti dan juga di peringkat swasta dan seumpama dengannya. Tapi saya lebih menekankan kepada golongan anak muda lah, dan juga kaum-kaum ibu, kaum-kaum ayah yang juga ingin bersama. Kemudian kita buat talaki. Now sekarang kita ada projek talaki home and online project. Kalau Saudara Izam boleh tunjuk di slide, ada saya letakkan talaki at home and online project, THOP. Yang ini kita buat adalah projek saya sendiri, bila mana mereka yang nak baca Al-Quran dalam pasca COVID-19. Mungkin dengar agak mustahil nak buat online, nak ngaji apa semua. Tapi jangan risau, saya dah buat kaedah ni dan kita dah ada, setakat ni saya ada 5 orang student sekarang. 5 orang student dan masih boleh lagi untuk bersama. Dan bagi sesiapa yang mungkin menonton di sini nak mengajar kaedah ni, boleh terus hubungi saya insyaAllah. Orang kata menjadi tutor kepada kaedah Al-Quran ni, boleh terus kontak saya dan boleh kontak dengan Saudara Izzat untuk kita dedahkan kaedah ini dan boleh diajarkan kepada masyarakat. Seterusnya, saya pandang Al-Quran ini boleh dipasarkan ke peringkat Malaysia, yang di peringkat negara dan terusnya antarabangsa insyaAllah. Sebab kita pernah buat di Myanmar, kita pernah buat di Thailand, kita pernah buat charity kita, which is Al-Quran pergi ke Myanmar dan semua dengannya, memang pernah buat. So, kita nak cuba lagi. Sekali lagi, insyaAllah kalau kata COVID ni dah selesai, ataupun dah jumpa penawarnya dan semua dengannya, dan boleh kembali untuk travel antarabangsa dan semua dengannya, kita boleh buat. Dan macam saya cakap tadi, macam orang-orang asli, saudara baru mu'allaf, ini juga mission kita untuk pastikan mereka boleh baca Al-Quran dalam masa yang sangat-sangat singkat. Baik, terima kasih saudara Kai. Kita telah jelas tentang apa perancangan masa hadapan Al-Hira itu. Dan sebelum kita pergi ke slide yang seterusnya, saya ingatkan sekali lagi kepada para penonton, kita ada kuis malam ini. Sebelum tu kita ada Q&A, boleh letak soalan di ruang komen. Dan kita ada kuis. Nah, untuk malam ini kita ada kuis di mana soalannya boleh yang mana ingin terlibat,
kita akan ada hadiah. Boleh komen di ruang komen, saya berminat dengan modul Al-Hira kerana saya ulang, saya berminat dengan modul Al-Hira kerana minimum 15 patah perkataan. Boleh komen di ruang komen. InsyaAllah kita akan tayangkan yang mana penonton terlibat dengan kuis. Kita ada kuis dan Q&A. Sebelum kita pergi ke slot seterusnya, saya nak baca komen daripada para penonton, dan kita penonton juga berada dalam negeri jelas daripada Tanah Merah Kelantan. Daripada Kelantan ada daripada staf UIA, daripada Selangor, dan saya berminat dengan komen saudari Syazwani Mokhtar. Kaedah yang sangat sistematik dan proses pembelajaran yang sangat menarik. Syazwani Mokhtar, kalau tak silap saya telah terlibat dengan Al-Hira, betul? Saya tak pasti, tapi saya macam pernah dengar nama Syazwani. Syazwani. Kalau memang saudari Syazwani memang pernah bersama dengan Al-Hira, jadi saudari Syazwani boleh bercerita juga bagaimana sebenarnya keberkesanan kaedah ni. Mungkin orang dengar 24 jam contoh. Seriously, tempoh 24 jam, dalam sehari boleh baca Al-Quran. Jangan salah faham, bukan sehari. Kalau nak sehari, saya cakap saya tak ada apa-apa masalah, komitmen kita boleh. Saya tu. Kalau dia nak 24 jam, saya nak jumpa dia pukul 8 besok, sampai 8 lusa jangan balik, jangan tidur. Saya pastikan dia boleh baca Al-Quran besok ni. Saya berani jaga. Tapi takkan ada orang boleh bila dah angka umur ni, orang kata dah 30, 40, 50, 60 ni, dekat 80 umur. Kalau kata orang berani kan. Dah kata kalau dah tinggi sangat umur ni, jadi perlu rehat juga. Jadi kebiasaannya kita buat 2 jam. 2 jam satu sesi. Jadi saya perlukan 12 sesi. Saya perlukan 12 sesi, maksud 24 jam. Tapi apakah 12 sesi tu full dengan Al-Hira? Tak. Saya perlu 8 sesi saja. 8 sesi saja, dia boleh baca Al-Quran. 4 sesi lagi, saya buat untuk dia boleh lancar dan ulang kaji untuk bacaan Al-Quran dengan lancar. Maksud tak gagap, dia baca boleh tahan. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'antartahum. Dia boleh baca, bukan dia boleh baca saja, dia boleh baca dalam keadaan bertajwid, walaupun dia tak tahu hukum tajwid tu apa. Yang itu apa rasanya akan saya bedahkan nanti, insyaAllah. Tapi setakat hari ini, sebab kita baru bedah modul kan. Jadi saudara Izzat pun boleh tunjuk juga kalau dalam slide tu ada saya kan, atau saya sertakan buku, maksudnya modul Al-Hira tu, apa konten dalam tu. Ada 2 pelajaran kalau tak silap saya. Ada dalam slide saya tu, ada di saya rasa bawah lagi kot. Sebab ada yang saya buat dalam bentuk jadual begitu. Oh, atas ya. Yang atas. Satu lagi. Okey. So, apa yang ada dalam konten, maksudnya dalam Al-Hira itu ada 2 bahagian. Macam saya cakap ni, dia 2 dalam satu. Satunya ayat itu pelajaran asas, yang ini saya cakap yang boleh melayakkan seseorang boleh baca Al-Quran dalam tempoh 24 jam, iaitu hanya memerlukan 58 muka surat saja. Saya mungkin komen Syazwani ni mungkin boleh boleh di hide sekejap sebab kita nak tengok 58 muka surat tu, sebab dia di bawah. 58 muka surat saja tuan-tuan dan puan-puan boleh membaca Al-Quran. Saya bukan letak macam sangkaan atau prediction, tapi saya cakap ini jaminan yang pasti bahawa dia boleh membaca Al-Quran dalam tempoh 24 jam hanya 58 muka surat saja. Dan kemudian selepas dia dah boleh membaca Al-Quran dan dalam 40 muka surat macam tu, kita akan bimbing pula pelajaran tajwid yang hanya memerlukan kurang lebih daripada 14 hingga 22. Maksud saya itu dalam kurang lebih 9 pelajaran
yang merangkumi segala hukum tajwid. Dan yang paling bestnya adalah pelajaran tajwid yang berada dalam Al-Hira ini, dia tak memerlukan syarah yang panjang. Dia sangat-sangat tak memerlukan syarah yang panjang. Dia kalau tengok memang nipis je saudara Izzat. Kalau memang tengok nipis. Kalau kita tengok buku tajwid kat luar memang tebal-tebal. Saya boleh kata agak tebal yang susah nak bawa dan sebagainya. Tapi hanya nipis saja. Saya boleh kata nipis dan dia boleh faham tajwid. InsyaAllah kita boleh buat. Yang itu sekarang pun saya buat dalam proses talaki ni saya memang ajar tajwid juga. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, kita boleh buat lebih lagi lah. InsyaAllah tuan. Okey, baik. Kita telah jelas tentang uh, kelebihan ataupun testimoni daripada Al-Hira itu sendiri, dan kita masih lagi mencari komen daripada penonton ataupun soalan daripada penonton. Dia kata kaedah yang sangat sistematik daripada yang sangat menarik daripada Syazwani, dan komen daripada saudara Bidaus. Apa ni? Anak Pok Nawi nama megat, saya pun fikir macam tu juga. Fikir sama macam Syazwani. Allah. Dan kita juga dapat banyak bash daripada para penonton, dan dia good, baik. Dan kita dapat banyak love daripada penonton, dan saudari Sakinah Syarafi good, dan Syazwani Mokhtar, dan lepas pada Acap Asyabab, saudara Acap, dan Daus sangat sesuai untuk pemula yang ingin belajar, dan Syafwandi Ateh, orang kampung. Memang ya, Syafwandi Ateh ni kira memang orang kampung saya. Saya dulu kalau untuk kampung memang saya nakal ni, macam kecil-kecil sampai saya maju memang saya nakal juga sampai sekarang pun. Tapi itu kenakalan kita tu tak bererti kita tak boleh jadi lebih baik. Jadi saya kira macam ni. Tak perlu tunggu diri kita sampai nak jadi baik betul-betul, nak tunggu sampai kita ni jadi ustaz, nak agak-agak macam ulama baru you nak muka cerita cakap pasal agama dan semua. Kalau ada ilmu tu cakap je. Kalau ada pendidikan dalam bidang, silakan. Kita bukan nak jadi alim ke apa ke apa. Saya bukan yang pro agama, orang kata macam saya ni chef, tak. Saya hanya bimbing orang dalam keadaan yang basic. Dengan skill, dengan kemahiran saya buat untuk boleh seseorang tu boleh baca Al-Quran. Bukan saya ustaz, kalau orang nak panggil saya ustaz sila kan, tapi saya tak sesuai in that term sudah nak panggil ustaz tu, saya tak apa selesa. Saya lebih sesuai apa orang kata panggil saya dengan gelaran nama saya sendiri. Kalau lebih rendah saya panggil abang Kai ke abang Q, mudah sikit. Kemudian yang lain tu boleh panggil saya dengan Kai Rahman, Kai, boleh panggil saya Kai. So itu lebih mesra daripada orang panggil saya ustaz dan so on. Itu lebih sesuai. Tapi saya cakap terus lah, tuan-tuan dan puan-puan, I'm not an ustaz. Baik, terima kasih daripada saudara Kai. Kita lagi meneruskan lagi dengan kita tengok komen lagi daripada Maisarah Usma. Banyak penonton kita yang beri komen menarik daripada Maisarah Usma, dan Najumuddin, perkongsian yang menarik. Terima kasih sama-sama. Dan saya ingatkan sekali lagi, kita ada quiz, iaitu soalannya, saya berminat dengan modul Al-Hira kerana boleh bagikan apa yang anda dapat, ataupun boleh share apa yang anda dapat daripada perkongsian kita pada malam ini. Dan itu juga dikatakan boleh jadikan kuis daripada Emma Rahman, daripada saudara Emma Rahman. Perbincangan yang sangat menarik, moga terus sukses. Terima kasih.
Wan, dia boleh Itu jelaskan siapa itu dia? makna dia. Ya, Itu makna dia. Oh, dah. terima kasih. Allah. Terima kasih Kalau tanya untuk support. Baik, Allah. bagaimana kita tahu talk kita pada malam ini terbuka kepada semua, boleh join, tak kira tidak terhad kepada student saja. Dia terbuka kepada umum, pada orang awam untuk menonton dan untuk belajar. Dan untuk saya nak tambah sikit, untuk lebih lanjut kita ada lagi sesi seterusnya, bukan sahaja satu sesi saja untuk pada malam ini. Untuk malam ini kita lebih fokus kepada kita bedah secara berkata secara umum. Kita ceritakan tentang kelebihan, kita tengok tentang testimoni, kita telah faham apa itu modul al-Hira. Dan lepas ini kita akan ada slot ataupun dikatakan siri-siri yang seterusnya kepada siapa yang berminat. InsyaAllah kita akan adakan maybe dalam Google Meet ataupun Google ataupun media-media lain yang lebih fokus dan secara lebih dekat lagi kepada siapa yang berminat. Dan kepada siapa yang berminat boleh menghubungi saya, ada terpapar di skrin di talian 0139990779 untuk menyertai siri-siri seterusnya. Maybe kita tak buat FB live dan maybe guna media lain supaya kita lebih dekat lagi untuk sesiapa yang ingin bertanya ataupun ingin penjelasan yang lebih mendalam lagi, kita direct akan belajar. Baik, seterusnya kita pergi kepada, ada lagi komen, banyak daripada kita dapat komen. Dan kita ada pertanyaan daripada saudara Nik Najumuddin. Soalan dia, kalau pembelajaran secara online masih sama ke 24 jam tu? Sebabnya kita tahu online ni banyak cabarannya untuk kita hadapi, tak sama dengan face to face. Boleh saudara jelaskan? Silakan. Ya, okey. Untuk kaedah al memang kita target dalam masa 24 jam untuk masyarakat. Saudara Nick Najmuddin jangan salah faham kalau tiba-tiba macam 24 jam tapi tak sampai target, maka kita akan gagal. Tidak. Dan sebab macam yang saya nyatakan tadi, kita hanya perlukan 8 sesi. Kalau 8 kali 2 jam hanya 16 jam saja boleh baca Al-Quran. 24 jam tu itu kita dah rangkum dekat orang kata peringkat masyarakat yang memang lemah. Maksudnya dalam peringkat masyarakat yang lemah 24 jam tu memang dah paling maksimal. Tapi yang kebiasaan 16, 14, 18 jam boleh baca Al-Quran. Walaupun dalam medium online, tetap kita boleh jayakan diorang. Maksudnya tetap boleh kita pastikan bahawa mereka boleh baca Al-Quran dalam 24 jam. Kerana di peringkat awal, maksudnya kita akan dedahkan dengan baca persebutan makhraj yang jelas. Kemudian kalau tak jelas lagi, kita akan buat dalam bentuk video. Kita akan buat video, maksudnya sebutan-sebutan huruf makhraj dan dia akan tengok. Kemudian kelas yang seterusnya, dia akan buat balik semula. Kita akan dengar balik makhraj dia. Daripada situ. Kemudian daripada situ baru kita tafsir, baru kita tasnik, dan kemudian kalau boleh dia faham dan kuasai makhraj itu, baru kita lanjutkan terus ke pelajaran 1, 2, 3 sampailah ke pelajaran 13 dan kemudian kita stop, terus naik Al-Quran bermula Al-Fatihah, terus baca Al-Baqarah. Dan ini sebabnya saudara Izzat, kita berbeza dengan kaedah Iqra' yang sebelum ni, sebab kalau Iqra' dia mungkin habis Iqra' 6 dan dia akan pergi mukaddam. Ini kebiasaan. Dia pergi mukaddam, kemudian dia akan baca Al-Fatihah, terus dia akan baca bermula daripada Ad-Duha, teruslah sampai ke An-Nas, which is Juzul Amma. Saya kira unfair sebab kalau katalah budak-budak darjah 1, darjah 2 ni, dia orang dah belajar surah-surah dekat sekolah. It's unfair tak? Contoh. Dia mula baca Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dia start bayang satu ni. Kita mula buka mulut dia. Kul huwallah. Jadi dia akan terus. Kul huwallahu ahad Allahus samad. Sedangkan jari dia tu tak sampai lagi ke as-samad, dia dah Allahus samad. Sebab apa? Sebab dia dah menghafal. Sekarang teknik kita tak nak ada istilah hafalan. Bila dia dah faham sampai pelajaran 13,
terus naik di Al-Quran Al-Fatihah, dia akan tabarruk, dia akan baca saja Al-Fatihah tu, dia baca direct. Bila masuk Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim bermula di situ. Di situ baru kita nak tengok dia faham ataupun tidak setiap pelajaran kita ajar. Di sini kita nampak keberkesanan kaedah tu. Bukan dia setakat boleh baca juzuk amma macam tu je, tapi dia dah boleh terus baca bermula daripada Al-Baqarah teruslah sampai An-Nas sampai ke akhir. Baik, dengan jelas sekali diceritakan oleh saudara Kai tentang um, dan tentang pengalaman dia sebelum ni. Dan sebelum kita dah berada dalam penghujung untuk slot kita pada malam ini, saya ingin baca sedikit saja lagi komen daripada para penonton, daripada selanjutnya daripada Syazwani Mokhtar, kaedah yang sangat sesuai untuk pemula kerana mudah difahami dan teruskan jika diperhatikan secara berterusan. Dan kita masih lagi menunggu untuk yang menyertai kuis kita pada malam ini. Kita ada hadiah yang hadiahnya bernilai lebih daripada RM50, betul saudara? InsyaAllah kita akan pilih dua pemenang untuk malam ni. Kita akan hantar terus kepada yang menyertai. Kuisnya, soalan dia, saya berminat dengan modul Al-Hira kerana sambung ayat tu. InsyaAllah komen yang terbaik kita akan sampaikan hadiah tersebut. Baik, kita teruskan lagi sebelum kita ke slot seterusnya. Ada lagi soalan daripada Nik Najmuddin. Masih samakah soalan tadi? Dan soalan seterusnya, apa cabaran bagi pengajar modul Al-Hira sepanjang pengalaman mengajar? Maknanya cabaran yang Kai hadapi sebelum ni. Silakan. Okey. Bohong lah kalau orang kata kita ni sentiasa orang kata ceria, lepas tu dapat orang kata student yang memang elok saja dia selesai. Maksudnya kita pun mudah mengajar benda semua. Memang mana-mana tenaga mengajar atas muka bumi ni pun memang akan hadapi cabaran. Sebab kita tahu peringkat intelektual masyarakat berbeza. Ada yang terlampau laju sangat, terlampau expert. Ada yang intermediate, ada yang beginner, ada yang memang slow betul-betul. Okey, jadi apa cabaran saya ni sepanjang pengalaman, saya boleh katakan motivasi guru atau motivasi pengajar itu sewaktu ingin mengajar seseorang peserta lah. Saya boleh cakap contohnya macam saya pernah ajar seorang hamba Allah, dia budak lagi saya, dia baru 10 tahun ke 11. Waktu tu 11 tahun. Dia ni kayaknya hyperactive, budak ni memang sangat-sangat hyperactive. You know, belajar sekejap dan 20 minit, lepas tu dia bosan, lepas tu dia nak main. Dia main tu pun dah dekat setengah jam. Jadi masa dah terbuang di situ. Tapi ya, maksudnya macam mana kita nak adapt tu. Saya sampai waktu tu awal-awal saudara Izzat, Nik Najmuddin. Waktu awal-awal dulu tuan-tuan perempuan memang nak ikutkan saya, apa orang kata tu, buntu juga sebab kita tak tahu dia nak handle budak ni macam ni. Jadi Al-Fadhil Ustaz saya ni ajarlah orang kata, you kena adapt budak ni macam ni, kena bagi macam ni sekian. You know, memang sangat efektif. That's why saya cakap, bila kita nak jadi seorang tenaga belajar, seorang mentor adalah sangat penting untuk dijadikan super, nak tahu orang kata cara yang terbaik untuk orang kata apa itu, untuk mengajar kepada masyarakat dengan lebih efektif. Dan kalau yang lainnya, saya lebih kepada bukan soal waktu. Saya tak kejar, maksudnya semenjak saya masuk Al-Hira ni tak ada saya cakap macam alamak dah lebih 24 jam lah. Tak ada. Memang setakat memang saya buat tak pernah lebih 24 jam. Alhamdulillah, memang tak pernah. Memang kaedah ni saya buat memang daripada muda, memang daripada budak umur 5 tahun. Sungguh memang saya buat daripada budak umur 5 tahun. Dia awal-awal datang nangis lah, tak nak mengaji lah, you know. Kita handle semua benda tu. Tapi sehinggalah ke umur 70 tahun memang saya ada handle.
memang orang kata terbukti keberkesanannya memang di bawah tempoh 24 jam. Dan orang kata cabaran lainnya more to soal tenaga juga and effort. Maksudnya kita punya tenaga kerja kita kerahkan tenaga kita, otak kita nak cari idea, nak cari resipi macam ni, nak pastikan anak murid kita tu boleh kuasai, boleh faham, boleh baca Al-Quran tu. Itu antaranya. Baik, dah jelas lagi tentang cabaran yang dihadapi. Maknanya cabaran itu ada penyelesaiannya. Dan baik, saya teruskan lagi dan saya ingatkan sekali lagi kepada yang berminat untuk join team kita pada slot-slot seterusnya. Kita akan ada selepas ini siri kedua, siri ketiga dan seterusnya. Boleh hubungi saja di talian nombor telefon berada di skrin masing-masing 0139990779. Boleh hubungi ataupun WhatsApp saya. Nyatakan berminat untuk join siri-siri seterusnya. Dan untuk slot kuis kita akan paparkan setengah yang kita dapat baca. Masa kita masih ada masa sikit lagi dan insyaAllah saya akan paparkan daripada saudara Cap Asyabab. Dia kata saya berminat dengan kaedah Al-Hiraq kerana kaedahnya yang mudah dan cepat dipelajari tanpa perlu mengenal huruf hijaiyah dan hukum tajwid seperti mempelajari muqaddam. Terusnya daripada saudara Nick Najmuddin, saya berminat dengan kaedah Al-Hiraq kerana perjalanan pengajaran yang singkat dan mampu membantu pelajarnya untuk mampu membaca Al-Quran dengan lancar terbaik. Sebagaimana kita maklum, sebelum ni kita menggunakan kaedah-kaedah lain untuk kita belajar. Untuk membaca Al-Quran itu mengambil masa yang agak panjang. Belum masuk dengan hukum tajwid, kita berada dalam pembelajaran yang lain sebelum-sebelum ni. Tapi menggunakan teknik kaedah Al-Hiraq itu sendiri, kita gabungkan dan telah terbukti membantu pelajarnya yang mampu baca Al-Quran dengan lancar, boleh membaca dalam masa 24 jam. Seterusnya kita ada lagi daripada saudari Sakinah Syarafi. Saya berminat dengan kaedah Al-Hiraq kerana ia satu benda baharu yang sangat terbaik untuk kita guna dalam mengajar orang kepada yang baru mendengar teknik Al-Hiraq ni. Dan ia boleh digunakan semua peringkat umur. Bagaimana kita tahu sebelum ni saudara Kai jelaskan dia pernah mengajar orang yang peringkat umur 60 ataupun saudara yang baru masuk Islam dan juga telah terbukti keberkesanannya. Dan ia adalah kaedah yang memang terbaik yang anda semua perlu ketahui. Al-Hiraq memang terbaik. Dan untuk makluman juga kita ada membekalkan modul Al-Hiraq. Dan saya ketahui untuk mendapat modul Al-Hiraq itu boleh hubungi saya di talian tadi 0139990779 untuk menghubungi saya sama ada untuk join slot-slot yang akan datang ataupun untuk mendapatkan modul Al-Hiraq itu sendiri. Boleh saudara Kai jelaskan untuk pembelian modul Al-Hiraq itu apakah yang kita akan dapat bersama dengan modul? Adakah modul Al-Hiraq itu seperti mana saudara Kai tunjuk tadi satu buku saja ataupun ada sampingan nota-nota ataupun benda-benda lain yang disediakan? Silakan. Okey. Kalau pembelian secara maksudnya hanya membeli modul sahaja, memang kita bagi buku Al-Hiraq ini. Kemudian kita bagi juga DVD kaedah Al-Hiraq itu, iaitu kira sebagai orang kata panduan bagaimana untuk memahami setiap pelajaran
di dalam kaedah al-qira'ah itu. Kemudian kita sertakan bersama kit al-qira'ah itu dan juga beberapa hadiah lainlah, hadiah sampingan. Tetapi bagi mereka yang ingin join, maksudnya menyertai dalam kelas, dia akan dapat lebih. Kerana apa? Kita akan bagi nota asas sebelum memulakan kelas, kemudian nota nota ajaib. Kami panggilnya nota ajaib kerana yang ini saya kata kita boleh membaca Al-Quran dalam keadaan tajwid walaupun kita tak tahu hukum tajwid itu apa. Nota ini kita akan dedahkan juga. Kemudian kita akan bagi beberapa sampingan yang lain. Kemudian juga disertakan beberapa nota. Contohnya nota huruf hijaiyah itu secara sebutannya bagaimana. Kemudian ada nama satu nota itu yang kita namakan bacaan gharib dalam Al-Quran. Bacaan gharib dalam Al-Quran kerana ada beberapa tempat, ada beberapa angle dalam Al-Quran, beberapa ayat dalam Al-Quran yang dibaca blank. Kalau qalu ya amanna ma lakala tak man, ada yang ayat tak manna di situ kan, ada diamond di situ, betul? Jadi bila ada diamond di situ, macam mana nak baca kaedah tu dan apa nama istilah nak baca kaedah tu dan macam mana kaedah tu, macam mana bacaan tu boleh wujud dalam Quran Rasul Osmani. Okey, dan yang minta maaf saya lupa nak terangkan apa kaedah al-Hiraq ni. Memang jangan risau, kita bukan pakai pattern Indonesia punya Quran tapi tak. Kita memang pakai Quran Rasul Osmani, memang kebiasaan Quran memang orang Malaysia pakai, kerana memang sama. Okey, dan dalam nota bacaan gharib dalam Al-Quran, dia baca Al-Quran, kita akan dedah kaedah. Ada 7 jenis bacaan pelik dalam Al-Quran, yang mana 7 jenis bacaan ini bersebab ada beberapa keadaan. Kemudian beberapa simpul dalam Al-Quran yang orang kata tu lain, maksudnya ada cara-caranya sendiri yang akan kita dedah dekat di dalam nota. Baik, terima kasih, kita telah dapat tahu dia kata package bersama. Kalau untuk kita ingin memiliki modul Al-Hiraq itu, boleh menghubungi saya. Dan untuk makluman, kita akan umum kepada yang join quiz, kita akan umum untuk pemenang di media sosial. So boleh follow untuk tahu, ataupun kita akan contact kepada pemenang yang join quiz kita pada malam ini. Boleh follow di bawah, follow us on Comrade IIUM, sama ada Facebook, Instagram ataupun Twitter. Kita akan umumkan pemenang di media sosial. Seterusnya ada lagi yang menyertai, boleh saya baca daripada Syazwani Saya berminat dengan modul Al-Hiraq kerana kaedah yang digunakan lebih mudah difahami, formula-formula yang diguna sesuai mengikut turutan yang sesuai untuk pemula. Formula yang digunakan juga sangat berkesan untuk dipraktikkan oleh pelajar ketika membaca Al-Quran. Dan seterusnya daripada saudara Fidaus, saya berminat dengan Al-Hiraq kerana saya sendiri berjumpa dengan Brother Kai. Ini antara salah satu yang pernah terlibat dengan Kai, sangat berkesan dan bombastik. Dan saya kini telah memiliki buku tersebut, syukran. Dan seterusnya kita berada di penghujung waktu. Sebelum kita menamatkan sesi ini, boleh saudara Kai sebagai orang kata khatimah lah kata, kerana kita akan mengakhirkan slot kita pada malam ini, dan kita akan ada slot siri-siri yang akan datang. Pada yang berminat boleh menghubungi saya. Kita akan berada maybe lebih dekat lagi untuk memahami secara mendalam lagi, dan boleh menggunakan kaedah modul Al-Hiraq ini, boleh membaca Al-Quran dalam masa 24 jam. So sebagai pengakhirnya, sebagai penutupnya, boleh saudara Kai bagi orang kata buah lah kata sebelum kita
sebelum kita akhirkan live kita pada malam ini. Persilakan. Allah Rabbi. Baik, saya Izzat, apa namanya, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Komad dan juga kepada Saudara Izzat kerana menjemput atau mengundang saya sebagai orang kata moderator dalam uh, pertemuan kita pada hari ini. Kerana saya difahamkan apa namanya Saudara Izzat mengenali saya yang sebelum ni banyak mengajar kaedah al-Qira'ah ni, dan kebetulan waktu pasca COVID ni memang beliau mengikuti juga saya dalam kelas mengajar al-Qira'ah ni dan sempama dengannya. Kemudian apa namanya kaedah ini memang saya berhasrat dan memang penuh tekadnya bahawa kita nak supaya kaedah ini pergi lebih jauh, dan benda ini boleh dijadikan modul utama bagi peringkat Kementerian Pengajian atau Kementerian Pendidikan sekalipun. Memang sangat-sangat kami orang kata alu-alukan, sebab memang terbukti keberkesanan. Memang kita nak bantu masyarakat diri, kita tak nak melengah. Jangan risau, dia bukan soal kewangan atau seumpama dengan. Saya faham tuan-tuan dan perempuan di luar sana mungkin terfikir, orang kata, oh kalau ambil kaedah ni nanti kan kena bayar, nanti kan komitmen nak bayar seumpama dengannya. Saya faham. Itu sebab saya belajar daripada pengalaman tuan-tuan dan perempuan, kami tidak akan membeban anda. Saya tak akan membeban anda dalam kalau sebab bersama dengan saya dalam QR kita memang tidak akan membebankan peserta ataupun mereka yang ingin belajar. Saya kalau boleh nak memudahkan tuan-tuan dan perempuan untuk boleh baca Al-Quran. Kalau nak berhasrat, kalau ada apa-apa masalah, terus datang, terus info pada saya, boleh kita bincang dan boleh kita runding. Kalau tak mampu gini sekian-sekian, maka kita boleh bincang. Jangan risau, insyaAllah. Baik, untuk pengakhirannya saya boleh nyatakan di sini bahawa kaedah al-Qira'ah ini memang dah dekat di hati saya dan memang jadi darah daging saya. Kaedah ini memang sangat terbukti keberkesanannya. Dalam masa 24 jam boleh baca Al-Quran, dan kaedah ini tak perlukan masa yang lama dan terbukti sudah dalam 6 tahun pengalaman saya mengajar dalam kamp ibadah, kamp literasi Al-Quran di negeri Sepang Selangor saja dah kurang lebih 3 tahun. Kemudian bersama dengan kamp khusus intensif fardu ain bersama dengan saudara baru, yakni bersama dengan Mu'allaf, dan tiga siri saya bersama, 4 siri saya bersama. Kemudian kata yang lainnya, beberapa travel saya, maksudnya pergi ke Kelantan, juga saya pernah pergi ke Sabah, pergi ke Melaka untuk kita dedahkan kaedah ini kepada masyarakat. Memang dah terbukti keberkesanannya lah, insyaAllah. Dan saya sangat berharap tuan-tuan dan perempuan di luar sana yang mana ingin bersama untuk kita gerakkan dakwah ni, orang kata kerja amal kita lah. Kita gerakkan kerja amal kita ni, kita bantu masyarakat kita mana yang tak mampu, kita pastikan mereka untuk boleh. Kerana ini Quran yang diturunkan bukan untuk menyusahkan umat dia, dan Allah sendiri tak berhajat untuk menyusahkan umat. Memang tak pernah, tak pernah Allah kata nak menyusahkan hamba. Malahan Allah memang bagi Al-Quran itu memudah cara, memudahkan kita untuk faham bahasa ni. Dan sebagai orang kata akhir, berapa kali akhir ni jadi sebagai akhirnya saya boleh mengatakan bahawa sebelum mata terpejam, sebelum dunia akan padam, sebelum tanda-tanda besar akan mendatang, better yang mana tak boleh lagi baca Al-Quran tu, better untuk boleh baca Al-Quran. Kalau tak mampu semua, paling kurang Al-Kahfi, tuan-tuan dan perempuan. Kita tak banyak masa lagi dah, sebab masa pun makin lama makin suntuk, kita pun makin lama makin menyembunyi orang kata tanda-tanda besarnya. Sebab sekarang dengan COVID tak lupa lagi orang kata vaksinnya. Dan kemudian mungkin akan tanda-tanda lain yang akan mendatang, kerana semua janji Allah itu pasti, janji Nabi itu adalah pasti. Bagi mereka yang tak boleh baca Al-Quran, terus berikan saya orang kata peluang untuk bantu tuan-tuan dan perempuan yang mana ada masalah untuk tidak boleh baca Al-Quran. Saya bantu sebelum mata saya juga terpejam. Saya nak ramai di kalangan masyarakat yang saya kenal yang mana mungkin bermasalah dalam baca Al-Quran, untuk celik dan bijak untuk baca Al-Quran. Walau apa pun peringkat umur tuan-tuan dan perempuan,
Jangan risau, saya orang anggap macam abang, dah anggap macam anak, dah anggap macam adik, ada lah. Macam-macam orang dah saya jumpa. Jangan kisahkan umur saya, jangan kisahkan latar belakang saya. Tapi pandanglah ilmu apa yang saya cuba sampaikan dengan pengalaman apa yang saya ada. Saya yakin insyaAllah saya pasti boleh bantu anda semua dengan berkat dorongan Al-Fadhil Ustaz Dr. Rehan Manjili dan Al-Fadhil Ustaz Zulfan Sekan Bermahat. Atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan pastikan bahawa anda semua yang di luar sana boleh baca Al-Quran dalam masa kurang daripada 24 jam. Baik, terima kasih Saudara Kai sebagai penutup yang mantap dan jaminan untuk kita semua untuk kita buktikan bahawa modul Al-Hira ini boleh membaca Al-Quran dalam masa 24 jam. Bukan sahaja untuk kita belajar dan kita akan menjadi tenaga pengajar kepada masyarakat di luar sana. Inilah masa untuk kita sama-sama berbakti kepada masyarakat. Kita buktikan bahawa antaranya ialah modul Al-Hira ini sesuai untuk semua peringkat umur. Ya, untuk sama-sama kita buktikan berbakti kepada masyarakat kita, jiran-jiran tetangga kita. Baik, kita ada lagi komen yang tak sempat untuk kita baca. InsyaAllah kita akan buka sikit saja lagi. Daripada Syazwan ni modul yang menjamakkan masa berbanding modul lain mengambil masa bertahun-tahun untuk membaca. Dan terima kasih atas perkongsian yang menarik daripada saudari Najihah Syam. Dan insyaAllah untuk join kita boleh hubungi saya dan kita akan bagi pendedahan yang lebih mendalam lagi. Dan ada soalan daripada penonton yang kita tidak dapat untuk menjawab. Kita telah kesuntukan masa. Al-waqtu la yakfi wa nahnu la nadri. Antaranya apa perbezaan Al-Hira dengan Al-Baghdadi. InsyaAllah kita akan jelaskan perbezaan ataupun kelebihan yang lebih mendalam lagi di slot yang seterusnya, di siri-siri yang seterusnya. So pada yang berminat, ayolah bersama-sama kita untuk kita kembangkan modul Al-Hira ini boleh membaca Al-Quran dalam masa 24 jam. So kita telah berada dalam pengakhiran waktu. Tadi saudara Kai telah berpantun, jadi saya nak berpantun juga sebagai akhirnya. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.